Hai semua, saya Nur Ain dari Hijama Team. Kita membuat rawatan bekam darah di Singapura sejak tahun 2009. Ini adalah video pertama saya pada video siri saya, iaitu perlukah bekam darah. Satu tanda di antara tanda-tandanya yang menunjukkan bahawa anda sudah pun perlu berbekam adalah bila mana anda mengalami sebar-sebar di bahagian tubuh badan anda. Tak kiralah di tangan, di kaki, di pipi, di mana saja, sebelah kiri atau sebelah kanan. Jika anda dah mula sering ada rasa sebar-sebar ataupun semut-semut, ataupun juga rasanya macam numbness, tak rasa gitu, itu sudah menunjukkan bahawa ada masalah pada perjalanan darah anda. Ada terdapat penyumbatan. Biasanya kita rasa semut-semut, sebar-sebar hanya pada macam jari ke ataupun kaki saja, ataupun sebelah tangan saja. Tapi kalau situasi ataupun keadaan kesihatan anda itu semakin teruk, rasa sebar-sebar tu ataupun semut-semut tu akan ataupun boleh terjadi daripada seluruh tubuh badan anda, hanya sebelah saja. Berarti anda boleh rasa sebar-sebar daripada bahagian muka, seluruh tangan dan seluruh kaki sebelah kiri saja ataupun sebelah kanan saja. Itu adalah tanda bahawa darah anda itu terlalu tersumbat dan tahap penyumbatan tu dah agak tinggi sikit. Berarti penyumbatan yang anda sedang alami itu dah agak serius sikit berbanding dengan jika anda hanya mempunyai sebar-sebar di satu-satu tempat saja, macam tangan saja atau kaki saja. Sekarang kita dah faham bahawa bila kita ada sebar-sebar, ada semut-semut, itu berarti perjalanan darah tak lancar kan. Ianya disebabkan oleh kepekatan darah. Darah tu dah menjadi semakin pekat, dan apabila semakin pekat, ianya tersumbat, dan tersumbat ia akan melambatkan perjalanan darah, dan dengan itu anda akanlah mula rasa sebar-sebar. Kalau darah dah terlalu pekat, ia boleh menyebabkan penyumbatan yang teruk sehinggakan boleh menyebabkan serangan jantung ataupun stroke. Jadi sekarang kita sudah pun tahu ada tanda-tanda, dan ini adalah early detection. Cepat-cepatlah lakukan sesuatu supaya masalah yang lebih serius itu dapat dielakkan. Dan juga bilakah yang akan anda rasa sebar-sebar yang boleh menunjukkan bahawa anda sudah pun perlu berbekam? Mungkin anda ada soalan ini. Okey, saya berikan beberapa contoh. Ada orang yang duduk bersila walaupun baru 5 minit, kaki dah semut-semut dan sebar-sebar. Itu pun menunjukkan bahawa anda ada masalah perjalanan darah, dan darah telah pun tersumbat, darah dah pekat. Itu adalah satu. Ada juga yang bawa motor, pegang terlalu lama sehingga kan tangan pun sebar-sebar, ataupun sekejap aja tangan dah sebar. Itu pun menunjukkan ada perjalanan darah yang tersumbat dekat bahagian tangan, dan anda juga perlu berbekam untuk mengatasi masalah itu. Ada juga yang mungkin duduk dekat kerusi lama, depan komputer, kaki macam biasalah duduk dekat bawah, dan tiba-tiba kaki tu tak rasa sebar-sebar, dan tiba-tiba pun swollen kan, bengkak gitu. Itu pun menunjukkan bahawa anda ada masalah perjalanan darah. Dan kita perlu ketahui apakah yang menyebabkan darah itu pekat. Salah satunya yang paling biasa sekali, kita kurang minum air putih. Dan kebanyakannya kita hanya minum air yang berperisa, macam air kopi, air teh, air gas dan sebagainya. Dan air-air tersebut yang sebenarnya tidak membantu diri kita untuk hydrate, untuk melegakan kehausan kita. Dan yang sebenarnya dalam tubuh badan kita ni hanya perlu air putih saja untuk hidrasi, untuk memberikan oksigen, dan untuk perjalanan darah tu biar lancar. Hanya perlu air putih. Air yang lain tu tak berapa penting lah. Lainlah kalau kita minum jus buah, jus sayur, itu ada manfaat yang berbeza-beza. Jadi sekarang kalau anda dapati diri anda itu kurang minum air putih, perbanyakkanlah minum air putih. Kita perlu paling kurang 2 liter air putih daripada pagi sampai ke petang. Dan juga selain kita kurang minum air, ada lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan darah kita itu pekat dan tersumbat. Salah satunya juga adalah pemakanan kita yang banyak junk food, highly processed food,
berminyak-minyak, bergoreng, berlemak, dan juga makanan cemil-cemilan yang susah dihazam macam misalnya keropok-keropok, itu juga dikategorikan ada junk food lah. Makanan yang begini susah dihazam dan memerlukan lebih banyak air, memerlukan lebih banyak fiber dan enzim untuk dihazam. Jadi jika kita punya pemakanan tak cukup dengan khasiat yang diperlukan, jadi pencernaan dan perhazaman makanan, penyerapan makanan tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga kan ada lagi sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap betul oleh kita punya sel, masih berada di dalam kita punya saluran darah. Jadi dalam darah tu masih banyak lagi makanan yang tidak dapat diserap dengan betul. Jadi itu juga boleh menyebabkan kepekatan darah. Dan selain tu juga, kalau kita punya darah banyak toksin pun boleh menyebabkan darah itu semakin pekat. Toksin tu kita setiap hari akan terdedah kepada toksin. Sikit ataupun banyak dapat dielak ataupun tidak dapat dielakkan. Tapi kita boleh sejauh yang boleh, sedaya upaya cubalah untuk mengelakkan toksin. Salah satunya kita sebelum saya explainkan mengenai toksin, saya nak beritahu juga bahawa badan kita boleh menyerap toksin melalui banyak cabang. Salah satunya bukan saja melalui pemakanan, bukan saja melalui minum, tapi juga melalui kulit di badan, kulit di kepala. Kalau misalnya ada orang suka dye rambut, kan dye itu adalah chemical dan kita sendiri dapat bau dye itu kuat. Jadi ianya adalah chemical, adalah yang diperbuat daripada bahan-bahan yang foreign, yang bukan alami. Itu adalah toksin. Dan apabila kita taruh di kepala, ianya akan diserap oleh kulit kepala dan akan masuk ke dalam saluran darah kita. Itu juga adalah salah satunya. Dan selain itu juga, tengoklah kalau produk-produk yang kita pakai mengandungi banyak chemical, itu juga boleh menjadikan toksin kita terkumpul lebih banyak lagi dalam saluran darah kita. Dan juga selain daripada kulit, pemakanan dan minuman, kita juga menghidu. Kalau kita bekerja ataupun duduk di tempat yang persekitarannya udaranya kotor, asap dan sebagainya, kita sedut, itu juga akan diserap oleh darah kita dan ianya adalah toksin. Dan apabila ini semua dikumpulkan, toksin kita akan semakin banyak dan susah untuk dielakkan. Kadang-kadang boleh dielakkan, kadang tak boleh elakkan. Dan penumpukan toksin inilah juga membuat kita punya darah semakin pekat. Dan hal-hal yang saya sharekan tadi, ada kita boleh elakkan, ada yang kita boleh ubah dan sebagainya. Cubalah sedaya upaya untuk memperbaiki dan membantu diri anda. Dan dengan cara berbekam juga, insya-Allah dapat membantu anda untuk mengeluarkan toksin, untuk mengeluarkan lemak-lemak yang ada dalam darah, mengeluarkan kotoran, foreign substance kan, yang juga dikenali sebagai toksin lah, chemical, semua boleh dikeluarkan melalui bekam darah. Bila mana kita mahu memperbaiki kesihatan, kita perlu bekerjasama. Bererti pesakit dan perawat tu harus sama-sama bekerjasama. Dan juga selain bekam, jika anda juga dapat mengambil herbal supplement ataupun beberapa suplemen yang lain yang mengandungi antioksidan, yang mengandungi khasiat untuk membantu memperbaiki perjalanan darah dan membersihkan darah, membersihkan lemak dalam darah, akan sangat-sangat membantu selain anda membuat bekam dan juga merubah lifestyle dan hal-hal yang lain. InsyaAllah gabungan semua ini akan memberikan anda kesan yang efektif untuk membantu anda mencairkan darah anda dan melancarkan perjalanan darah anda. Saya harap video ini sangat bermanfaat untuk anda, dan kalau anda dapati info yang saya kongsikan ini sangat baik, silakan kongsikan ataupun share video ini di social media anda. Semoga ramai lagi dapat mengenali tanda-tanda yang mereka alami dan tidaklah meremehkan atau buat bodoh saja, dan cepat-cepat
buat sesuatu untuk mengatasinya supaya tidak menjadi lebih teruk. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video-video akan datang. Saya akan sharekan setiap tanda ataupun simptom atau signal yang tubuh badan kita berikan untuk menunjukkan sesuatu yang tak okey yang terjadi di dalam tubuh badan. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kerana sudah pun menonton video ini.